Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, berjumpa kita lagi pada kali ini, cuma berbezanya biasa kita adakan pada waktu petang, tetapi hari ini kerana saya ada program yang tak boleh dapat dielakkan, maka kita ubah pada malam. Ini sepatu percubaan barulah. Kalau yang ini berjaya, kita boleh terus untuk malam dan siang kita boleh tukar-tukar. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah untuk orang muda. Ini first time. Saya belum ni tak nak kacau orang muda. Macam mana orang tua nak kacau orang muda? Sepatutnya orang muda kacau orang tua. Tapi terbaliklah. Tak apalah, ini saya pun anggap sebagai anak-anak saya semua ni orang muda yang saya berbangga dengan kejayaan mereka ini. Tajuk kita ialah idealisme orang muda. Itu. Saya pun malam ni kerana nak bincang dengan orang muda pakai baju orang muda. Nak suruh nampak macam sesuai sekali lah. Kita ada 4 ahli panel macam biasa. Yang pertama sekali Jo Petri Johar. Siapa dia tak kenal dia, seorang yang cukup terkenal sekarang ni, Jo, iaitu Presiden belia Malaysia. Dah dilantik sebagai senator dah? Ada 2-3 calon, Prof. Mesti kita lah, jangan. Kalau tidak kita marah ke PM nya. Kita pergi marah ke PM tak wik kat Jo nya. Mesti. Jangan 2-3 calon. InsyaAllah doakan, Prof. InsyaAllah. Kita harap beliau akan dilantik sebagai seorang ahli dewan yang boleh memperkatakan banyak kepentingan pemuda beliau dan sebagainya. Yang kedua, orang kita juga yang disayangi, Saudara Ahmad Fahmi bin Muhammad Syamsuddin, iaitu Naib Presiden ABIM dan CEO Global Peace Mission. Ini juga orang macam Jo lah. Ini seorang Perdana Menteri, seorang Timbalan. Besoklah kita harap macam tu. Tak kira lah siapa nak jadi satu, nak jadi dua dan sebagainya. Yang ketiga, Dr. Nan Nur Hidayu binti Megat Laksana. Saya dengan nama tu takut Nan. Megat lagi, Laksana lagi. Dia ni pensyarah Jabatan Fiqh dan Usul Fiqh, Fakulti Ilmu Wahyu dan Pengajian Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa. Dan yang keempat, Dr. Muhammad Hakimi Muhammad Syafi'i, pensyarah Fakulti Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya malam ini berbangga dengan keempat orang yang saya mengharapkan supaya dapat menjadi pemimpin kita pada masa hadapan. Saya Mahmud Zudi sebagaimana biasa, orang tua Port de Gaulle yang cuba melakukan sesuatu untuk masyarakat dan negara kita. Baik, kita ada soalan-soalan yang mudah. Sebelum itu, terima kasih kepada Dr. Basri yang menjadi penerbit kita pada malam ini dan sebelum ini pun dan seterusnya insya-Allah. Soalan yang mudah, iaitu maksud orang muda dan orang tua. Jadi macam ada dua, orang kata apa? 1, 2, orang muda dan orang tua pada pandangan panel sebagai orang muda. Saya nak tanya soalan yang sama kepada semua panel. Nak mula dengan Jo dulu. Macam mana Jo? Bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tok Mut dan rakan bicara wara panelis dengan seterusnya rakan-rakan penonton sekalian. Terima kasih kepada Tok Mut. Saya setuah kerana datang bersama pada malam ini. Jadi tajuk kita pada malam ni itu penting berkenaan dengan idealisme anak muda, yang mana tujuan kita berbincang pada malam ni untuk mendengar sebahagian daripada pandangan, idea dan juga idealisme muda terhadap satu tajang penting berkenaan dengan idealisme orang muda. Berbalik pada soalan tadi Tok Mut, apa maksud orang muda pada nazar ataupun pandangan kami generasi muda? Dan saya kebetulan Alhamdulillah mengambil bidang pengajian belia. Master saya buat bidang kerja belia dan komuniti. Jadi antara perkara yang kita selalu perdebatkan
sama ada secara teori ataupun praktikalnya adalah berkenaan dengan konsep anak muda ni. Dia kadang-kadang konsep anak muda ni dibina atas faktor had umur sebagai contoh. Kalau dalam belia Malaysia, kita takrifkan anak muda sebagai 15 hingga 30 tahun. Itu definasi mengikut had umur dan undang-undang. Tapi bagi kita, definasi anak muda tu dia lebih luas. Dan dalam Islam pun, Tok Mut, saya lalu mendapatkan pandangan beberapa cendekiawan, termasuklah syekh daripada luar negara. Saya masih ingat lagi Syekh Mustafa Bora dia sebutkan bahawa anak muda sehingga 60 tahun. Dia kata 60 tahun baru jadi Syekhul Syabab. Maknanya selaras dengan tarifan World Health Organization 6 tahun. Tapi secara falsafahnya saya lihat anak muda ni dia anak muda dari sudut satunya dari jiwanya, semangatnya. Dalam konteks perbincangan kita pada malam ini, idealismnya dan ada juga sinonim dengan cita-cita, aspirasi dan sebagainya. Tapi di sini Tok Mut nak lihat bagaimana kita nak mencari anak muda yang terbaik. Sebab itu saya selalu rujuk kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, menyebutkan bahawa khairu syababikum man tashabbaha bikuhulikum. Sebaik-baik anak muda di kalangan kamu adalah yang disifatkan sebagai kahal. Saya yakin Tok Mut pun faham istilah kahal ni. Bila saya tanya seorang syekh daripada Dan, dia kata kahal ni adalah yang berumur antara 40 hingga 50 tahun. Maknanya anak muda yang terbaik, kalau daripada perspektif agama, adalah anak muda walaupun dia usia dia muda, harga dia muda, tapi pemikiran dia, idealismnya persis seumpama orang dewasa umur 10 hingga 50 tahun. Di situ kita lihat bahawa 40 tahun tu adalah usia kebangan. Maknanya anak muda walaupun dia muda 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 36 tahun, tapi kerana dia ada sifat kahal itu, kematangan itu, maka dia adalah sebaik-baik pemuda. Jadi secara simpulannya, saya lihat definasi anak muda ni dia luas, tapi pada pandangan kami, definisi yang terbaik anak muda adalah kalau ikut umurnya di bawah 40 tahun, selaras dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebut hatta balagha arba'ina sanah dalam surah Al-Ahqaf. Umur kematangan tu dia tiba pada umur 40 tahun. Terima kasih, Tuan. Terima kasih Jo. Saudara Fahmi, cuba sambung apa yang Jo kata tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan terima kasih. Saya doakan kesejahteraan dan juga kesihatan yang berpanjangan kepada Profesor Dr. Mahmud Zuhdi, rakan-rakan panelis yang saya hormati sekalian, tuan-tuan yang mengikuti bicara kita pada malam ini. Topik yang sebenarnya cukup menarik untuk kita telusuri dalam keadaan sebenarnya kita sekarang ni kalau di Malaysia kita nak pergi kepada sambutan 63 tahun kemerdekaan dan esok hari Malaysia. So, pada usia umur negara kita sebenarnya kita kena tanya, negara kita ni masih lagi kelihatan masih muda ke, sudah tua ke ataupun bagaimana. Jadi itu pada angka dan pada kita merujuk pada angka. Tapi bagi kami dalam ABIM sebagai contoh, apabila kita mengungkapkan persoalan berkaitan dengan anak muda dan orang tua, ianya adalah suatu perkara yang kita anggap sebagai satu istilah yang kita kata saling lengkap melengkapi. Sebab itu ada pepatah Arab yang biasa kita sebut dalam bicara soal ini, kita sebut perkataan berkaitan dengan hikmatus syuyukh fi hamasati syabab. Maksudnya kita bercakap tentang semangat anak-anak muda yang ada ni dengan hikmah yang ada pada orang-orang yang tua. Sebab itu Profesor Datuk Siddiq Fazil sendiri banyak kali bicaranya mengatakan bahawa kalau kita berjumpa dengan orang-orang muda ini, kita tanyakan kepada mereka apa cita-cita mereka, apa visi mereka, apa idealism mereka, apa hasrat mereka. Dan bila mana kita berjumpa dengan orang-orang yang telah senior ni, kalau saya katalah tanya kepada sekarang ni Dr. Zuhdi yang tanya kita, cuba kalau kita tanya pula Dr. Zuhdi,
Apa yang ditafsirkan tentang cita-cita. Saya ingat level Dr. Zudi ni dia dah tak ada sangat bercakap tentang cita-cita. Sebab cita-cita itu sudah berlalu. Tapi lebih bagaimana sebenarnya yang kita boleh dapat hikmah orang lama ni. Sebab orang lama ni memang kita tahu dan akui bahawa mereka telah melalui satu fasa yang cukup panjang. Persoalan pada anak muda sekarang ni, bagaimana kita nak mengambil semangat yang ada itu, semangat kita ni membuat-buat, semangat untuk melakukan kesalahan, semangat nak mencuba perkara yang baru dan sebagainya. Tapi sebab itu juga dalam hal ni, sebagai permulaan lah, kita sebut bahawa janganlah kita rasa, Prof, jangan rasa malulah menjadi tua. Sebab Prof Zudi dah melalui zaman muda. Tetapi bagi kita pula, yang muda-muda ni, kita kata kita jangan sangat bangga jadi orang muda. Sebab belum tentu kita sampai usia kita untuk menjadi orang tua. Sebagai permulaan, Prof. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Prof Fahmi. Saya tak nak soal apa, soal bangkit lagi. Dr. Nan, sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Mahmud Zudi kerana menjemput saya untuk berdialog dengan tajuk Adilisme Orang Muda pada malam ini. Ini adalah kali pertama saya dijemput untuk menyertai dialog orang muda. Jadi pandangan tentang maksud orang tua, orang muda ini, kalau kita ikut definisi Kamus Belia ataupun Kamus Dewan pada tahun 94, belia itu sendiri, istilah orang muda ini dipanggil juga belia. Jadi itu maksud yang sangat muda, golongan yang muda secara keseluruhannya yang terdiri daripada pemuda dan pemudi. Itu dari segi istilah Kamus Dewan. Tapi kalau kita tengok dari segi istilah maksud fiqh, teori fiqh, hanya ada 4 tahap sahaja. Kerana manusia dikaitkan dengan tanggungjawab, hukum yang dituntut ke atas kita sendirilah setiap individu. Yang 4 peringkat tu, contohnya, yang pertamanya contohnya anak-anak di bawah umur. Yang kedua, pra-dewasa ataupun remaja yang ada tanggungan. Yang ketiga, dewasa dan juga akhir balik. Dan yang keempat, orang tua yang tidak dikenakan tanggungjawab hukum. Jadi itu dari segi fiqh. Jadi dia tak ada istilah pemuda-pemudi. Cuma kita boleh kaitkan itu dah dewasa dan akhir balik. Pemuda dan pemudi dan juga wakil tua. Jadi saya bersetuju dengan pendapat Encik Julfitri Johar, iaitu takrif beliau mengenai belia ataupun orang muda ini di Malaysia, iaitu belia ialah orang yang berumur antara 15 hingga 40 tahun lah. Ini pada tahun 1995 daripada Kementerian Belia dan Sukan. Jadi 40 tahun ke bawah itu kita dikira pemuda ataupun orang muda. Kenapa dia dianggap golongan yang muda? Kerana ia adalah golongan yang sudah mencapai taraf matang. Satu tahap matang yang mana yang memuaskan dan dapat menerima manfaat maksimum daripada rancangan-rancangan yang disusun oleh kerajaan. Sama juga kalau dalam fiqh tadi, ia adalah kata menerima tanggungjawab daripada untuk melaksanakan kewajipan sebagai Muslim. Jadi untuk istilah Datuk, sebelum tu pemuda juga ada disebut di dalam Quran. Pemuda ni ada disebut, contohnya kisah ayat-ayat yang mengisahkan tentang peranan remaja atau pemuda. Contohnya maaf ya. Apa cerita berkenaan dengan pemuda Ashabul Kahfi yang teguh iman dia, mereka sanggup melarikan diri dan tinggal di gua kerana semata-mata untuk menyelamatkan akidah mereka. Itu antara pemuda yang berani yang melarikan diri pada akidah mereka yang diceritakan di dalam Quran untuk menjaga iman mereka. Pemuda juga disebut di dalam Al-Quran dengan kisah Nabi Ibrahim yang masih muda sudah berani untuk menghancurkan berhala di Kaabah hanya kerana keimanannya kepada Allah. Itu antara cerita pemuda dan kisah yang kita boleh teladan yang disebut dalam Quran. Untuk warga tua, Datuk. Macam saya ni lah. Datuk nampak muda. Okey, tua. Okey, kalau saya petik daripada portal rasmi bahagian pasca perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam, kalau kita tengok dasar tua negara ini, tua adalah bagi mereka adalah orang yang melebihi 60 tahun dianggap sebagai ini fakta, Datuk. Ya, betul. Di negara maju dan membangun,
Mereka yang melebihi 65 tahun disebabkan oleh taraf ekonomi, pendidikan, taraf kesihatan yang lebih tinggi, iaitu lebih mantap jangka hayat yang lebih panjang. Okey, tarifan ini juga kalender dan juga umur, iaitu tarifan tua adalah lebih rumit daripada tua mengikut kalender. Iaitu kita kata tua ini boleh juga dilihat dari segi psikologi, biologi ataupun fungsional. Kebolehan itu yang dikatakan tua mengikut pasca perkhidmatan awam ni lah. Bagi saya, sama ada tua ataupun muda, dua-dua saling memerlukan. Di mana pemuda memerlukan bimbingan dan nasihat daripada orang tua, dan orang tua pun memerlukan orang muda kerana seperti kata Dr. Yusof Qaradawi, bagaimana kita melihat masa depan sesebuah negara itu, lihatlah pemuda pada hari ini. Jadi kedua-duanya saling memerlukan. Itu saja dari saya, Dato'. Okey, terima kasih. Dr. Hakimi. Terima kasih Dr. Muhammad. Terima kasih. Bagus juga jadi yang keempat ni. Baguslah. Saya nak sebut gini kerana ahli panel pertama, kedua, ketiga dah sebut tentang dari sudut FECA, dari sudut sebagainya. Saya nak sebut tentang pengalaman saya dalam konteks apa yang telah disebut oleh Jack Ma. Jack Ma founder kepada Alibaba. Saya tengah pergi ke tempat dia di Hangzhou. Pertemuan antara former leader dengan Jack Ma. Maknanya saya selfie dulu dengan Jack Ma awal sebelum Datuk Seri Najib. Dan akhirnya bawa di Malaysia. Jack Ma cakap ni dalam memberi nasihat kepada former leaders pada masa itu. Dan ucapan beliau ni keluar dalam World Economic Forum, apa yang disebut oleh Jack Ma dalam takah umur ni. Sebelum umur 20, be a good student. Maknanya kita harus jadi pelajar yang baik. 20 ke 30, ikut dengan orang-orang untuk mencari pengalaman. Kalau nak jadi usahawan, jadilah kerja dengan company kecil pun. Umur 30 ke umur 40, kita kena clear dengan apa yang kita nak buat. Maknanya umur 20 ke 30, kita dah kerja dengan company yang kecil, kita part dalam company yang kecil contohnya, part komponen utama dalam firma tu contoh, dan umur 40 berdasarkan pengalaman kita dalam 10 tahun sebelum tu tadi, kita dah tahu apa kita nak buat. Maknanya, apa yang disebut oleh Jack Ma ni, saya kira menjelang umur 40 itu adalah golongan muda, mencari arah, bermula daripada pelajar yang baik, mencari arah, bekerja, pengalaman dan sebagainya. Kerana pada umur 40 ke 50 disebut dalam kita kena fokus terhadap apa yang kita rasakan menjadi forte ataupun kepakaran kita. Maknanya dalam takar umur 40-50 kita kena fokus kepada kepakaran kita. Janganlah ceritanya kalau kepakaran kita umur 40 kita contohnya kita dah pengalaman umur 30-40 tadi, kita buat tentang ladang contohnya, tapi umur 40-50 kita nak buat tentang bidang yang lain daripada peladangan. Mungkin kita nak buat main saham. Kadar kegagalannya tinggi. Dan apabila menjelang umur 50 ke 60, saya kira dalam apa yang disebut oleh Jack Ma secara itu, train orang muda balik. Maknanya pengalaman yang telah dilalui oleh dalam takar-takar umur tu tadi, umur 50-60 harus golongan ini train balik orang yang belum 20, 30, 30, 40. Jadi saya tengok apa yang disebut oleh Jack Ma tu tadi, saya kira kita slice kan untuk kita menunjukkan mana beza umur antara muda dan tua tu tadi. Jadi kalau kita tengok ada istilah kaum muda kaum tua, saya ingat dalam fahaman saya sejauh mana golongan yang perbezaannya adalah reformasi yang dibuat. Kalau ada pembaharuan Islam, maka ianya dianggap sebagai satu yang dianggap muda. Juga pengalaman saya, ini saya punya guru di Jepun. Waktu saya buat PhD di Jepun dulu, saya punya sensei ni Japanese Muslim, dia master daripada Azhar, dia kata
orang Jepun kalau 50 tahun itu masih dianggap muda. Tapi kalau orang Arab, orang di Mesir 50 tahun dilihat sebagai tua. Jadi budaya juga mempengaruhi, keadaan negara juga mempengaruhi takomo. Jadi kalau saya nak tambah dengan apa yang kita bincang dalam definisi tadi, berdasarkan apa pengalaman saya yang telah disebut di dalam JMA dan pengalaman dengan masyarakat Jepun hingga kini, saya kira ianya akan ditentukan oleh sejauh mana berdasar kepada yang seperti yang saya sebut kaum tua, kaum muda tadi, sejauh mana golongan ini dipisahkan antara pengalaman itu dapat dikongsikan balik dengan pusingan umur itu tadi. Akak itu Tok Mok. Okey, saya tak nak pergi seorang-seorang lagi dah. Kita boleh santai kan? Najwa boleh santai nah. Tak payah kita nak pergi seorang-seorang. Saya dah tengok dalam perbincangan tu, dia proses penuaan itu, dia tidak macam proses perpindahan antara siang dan malam. Jatuh matahari, maka malamlah dia. Selagi matahari ada, siang. Tapi proses itu proses berterusan. Jadi bagaimana dia boleh ada faktor bersama dan faktor memisahkan. Kalau tadi, kalau kita kata kita gunakan kriteria number, 40 masih muda, lepas tu dah peringkat lain dah. Tetapi kalau kita mengambil kriteria lain, misalnya dari sebagai psikologi ataupun pemikiran atau sikap, kita katakan misalnya golongan kaum muda dalam Islam ni kan, dalam syariat ni, kaum muda, kalau dia tu umur 80 pun, kalau dia reformis, maka dia anggap sebagai kaum muda. Tapi kalau dia tu umur 25, pemikiran dia konservatif, dia anggap sebagai kaum tua. Ini macam mana ni? Kita santai sikit, siapa dia nak boleh? Kita cuba sikit macam mana? Menarik. Saya ingat dia tidak pada pusingan petang itu tak sebentar kita bincang mengikut teori dan telerigid. Sebab itu saya sebutkan tadi, dia fleksibel dari segi takrifan ni, dia boleh berubah-ubah mengikut keadaan. Begitu yang Tok Mok sebutkan tadi, bahawa muda juga boleh diasosiasikan dengan faham kaum tua dan kaum muda. Dan juga dalam pengamatan saya, pembacaan saya pun sahat bila saya membaca satu buku, ada pun ni kat belakang ni, bertajuk Gen Z Effect, kesan generasi Z. Dalam buku ni menarik dia sebut, Tok Mok dia sebutkan bahawa biasanya kita kaitkan generasi Z ni yang lahir selepas 1995. Maknanya adik-adik kita yang sedang ada di sekolah, yang sedang berada di universiti dan sedang memasuki fasa pekerjaan, itu digelarkan sebagai Z. Maknanya mereka ni yang lahir selepas 1995. Tapi dalam buku disebut bahawa macam Tok Mok sebutkan tadi, ada juga generasi tua yang mengambil semangat generasi Z. Dia faham keadaan dan tuntutan semasa. Dia faham kehendak generasi Z, dia faham apa aspirasi generasi Z, dia faham cara berfikir, cara bertindak generasi Z. Maka dia boleh kategorikan sebagai generasi Z. Maknanya dia rigid kepada yang lahir lepas 1995. Tetapi siapa yang mengikuti perkembangan semasa, dia hayati cara berfikir dan cara bertindak seperti generasi Z, walaupun mungkin umur 60, 65, 70, tapi dia berfikir seperti orang muda. Dia boleh dikategorikan sebagai generasi Z tu, sebab dia ambil mangat generasi dan mangaman tu. Okey, kita berhadapan dengan soal perubahan sistem nilai. Mungkin kata macam ni, orang muda dia mempunyai sistem nilai yang tertentu. Bila dia ke arah tua, dia ada mengalami perubahan sistem nilai. Kata orang yang paling tidak setia kepada dia punya pertubuhan atau kerja ialah orang muda. Dia boleh duduk setahun, 2 tahun, dia lari. Tapi orang tua, bila duduk di situ, dia tak nak lari-lari dah. Macam mana? Dari segi, saya nak tekankan soal dari segi sistem nilai ni. Sama ada ketara ataupun tidak ketara antara orang tua dengan orang muda. Siapa dia lagi nak jawab ni?
Rebut-rebut lah begitu. Kita sifat orang tua, orang muda ni berebut. Sembang-sembang. Sembang lah. Datuk, bagi pendapat saya, Hmm. Bagi pendapat saya kalau macam berebut-rebut tu untuk orang muda saya rasa ada positif dan ada negatif. Setengah orang menafsirkan berebut contohnya di sesuatu company tu setahun, 2 tahun je tak lengkap. Mungkin cara dia berpindah selepas tu sebabnya mungkin tidak ada kepuas hati. Contoh dari segi gaji, contoh dari segi pengalaman, dia rasa kebolehan dia lebih lagi daripada tempat itu. Tu mungkin kita fikir positif. Tapi ada juga semua kerja dia lompat 2 tahun, setahun. Itu maksudnya itu something wrong dari segi nilai dia sendiri, attitude. Tapi kita tak boleh kata semua yang lompat-lompat itu adalah tak elok. Ada juga yang elok, Datuk, bagi saya lah. Saya bukan cerita elok tak elok. Okay. Saya hanya bagi pandangan pakar psikologi. Mereka kata bila kita masih muda, kita masih lagi mengacak-acak mencari-cari. Tapi bila sudah satu peringkat kita sudah stabil, kita rasa tak nak pindah-pindah lagi dah. Betul, Datuk. Maksudnya bila dah sampai 40 tahun, biasanya kematangan tu ada dan banyak pengalaman. Jadi mungkin masa tu bila dah ada pengalaman, jiwa pun kita bila dah matang, kita akan dari segi nilai pun kita dah tahu macam mana nak membaiki diri kita. Dan masa tu macam-macam ujian biasanya dalam family kita ada kita cakap dari segi spesifik sikit, Datuk. Umur 40 ni perspektif mengatakan di situlah turun naiknya kehidupan. Kebanyakan kata 40 ni lah sama ada kita stable atau kerja kita sebab itu dalam Nabi pun diberi ikut umur 40. Kematangan di situ menunjukkan selepas menghadapi pelbagai ujian. Jadi kita 40 tu tidak anggap kematangan stabil dan dia boleh orang kata tak adalah nak berebut dah sebabnya dah ada dan pengalaman pun mengajar apa yang positif, apa yang negatif. Itu je lah, Datuk, saya rasa. Okay. Dari segi status kita, social status, bila kita rasa dah stabil, kalau kita nak mengambil pengukuran tu, orang muda, orang masih lagi mencari-cari, kemudian bila dia dah stabil, maka dia dah mula masuk alam tua, alam orang tua. Itu kalau ada ketemu macam tu lah. Siapa nak jawab? 2 orang lagi tak cakap ni. Saya lah. Boleh dengar ke? Dengar. Jangan syak orang sangka lagi, saya dengar. Tak ada apa. Saya fikir apa yang telah disebut oleh Julfitri dan Dr. Nan sebut tadi tentang bila ada pemahaman tentang pemikiran Gen Z tadi, walaupun orang tu dah 80, kita secara realiti, secara fizikal ni kita tak boleh melihat orang tu orang muda. Masih lagi orang. Tapi saya ingat intipati dalam apa yang dah disebut tadi berdasarkan oleh Tok Mok punya soalan tadi ialah cornerstone dia adalah pemikiran. Ambil bila dalam sejarah dalam filem pun kata Todak Singapura di tangga Todak. Pemikiran orang muda, budak kecil pada masa tu lebih realistik berbanding golongan yang tua yang menasihati sultan untuk minta rakyat jelata menahan badan. Berbanding dengan seorang budak yang mencadangkan untuk meletak batang pisang. Jadi kat situ saya kira pemikiran walaupun orang tu muda tetapi pemikiran yang membentuk sistem nilai yang Tok Mok sebut tu tadi bentuk cara fikir, pola fikir dan akhirnya membentuk jati diri. Walaupun orang tua tetapi memahami apa yang diperlukan oleh generasi Z, XYZ, maka ini akan memberi kesan kepada pembentukan orang muda daripada orang yang dah tua tadi. Saya fikir kat situ cornerstone dia ialah pola fikir orang tu. Jadi saya macam ni lah. Saya orang tua ni, saya nak mencari macam ni. Jurang pemisahan antara generasi. Bolehkah kita katakan
tua dan muda atau muda dan tua itu adalah suatu perkembangan secara kita ongoing proses secara yang terus menerus, dan tidak boleh kita kata tua muda dewasa, tidak ada. Dia terus begitu. Proses kematangan dan proses penuaan. Tinggal seorang lagi tak baik komen. Sudah fahami? Macam mana? Sebab ya, saya ingat mengikuti perbincangan, ianya juga bermula daripada bagaimana pembentukan seseorang individu itu dibina berdasarkan kepada pemerhatian yang mereka lalui lah. Setiap orang pastinya akan melalui fasa dan cerita yang berbeza. Tergantung kepada mana keluarga dia, siapa persekitarannya dan juga apa yang mereka lalui. Saya ambil contoh, bila mana kita banyak berurusan dan juga ada engagement dengan anak-anak muda di dalam universiti. Biasa kalau dalam kuliah universiti ni, biasa kita dengar istilah yang kita selalu sebut 3-4K. Maksudnya mahasiswa ni disibukkan dengan komputer, kuliah, katil dan juga kafeteria, macam itulah. Tapi gambaran umum sebenarnya kehidupan manusia ni saya boleh katakan lebih daripada 5K itu sendiri. Mungkin berpuluh-puluh K. Daripada kita bangun tidur sampailah kepada kubur. K yang terakhir itu kubur lah saya nak merujuk. Keluarga, kerjaya, community. Dia ada kisah masa depan dia, dan dia ada juga kisah-kisah yang kita sebut tentang apa yang mereka boleh belajar daripada apa yang mereka lalui. Sebab tu dalam hal ni penting untuk kita memberikan satu gambaran yang baik kepada orang-orang di bawah kita lah. Maksudnya semua orang main peranan. Orang-orang tua yang ada ni pastinya dia dah tahu baik dan buruk. Macam mana ada ruang interaksi dan juga ruang yang mereka boleh ada engagement dengan orang muda ni. Dalam keadaan orang muda ni dia nak pergi jauh, nak explore dan juga nak melakukan sesuatu. Tapi bila tak ada ruang tu, jadi bila tak ada ruang tu nanti akhirnya kita akan melihat kepada sisi-sisi yang naratif yang negatif. Barangkali bila tengok orang muda ni kenapa cepat sangat berhenti, kenapa cepat sangat bertukar. Ianya adalah berdasarkan kepada faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Yang menarik minat saya juga antara lain, apabila Kementerian melalui Kementerian Belia dan Sukan, saya baru dapat hari ini laporan yang dikeluarkan menerusi pada data yang dikeluarkan oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia, IRIS, yang mana dalam laporan yang diwujudkan ini memberikan kita satu gambaran tentang bagaimana sebenarnya yang kita kata yang disebut sebagai indeks Belia Malaysia. Bagaimana tahap yang mengukur tahap kualiti dan juga kesejahteraan hidup belia dalam negara ni. So dia adalah indikator, dia ada, saya ingat Saudara Julfitri lagi maklum dan lagi arif lah untuk explain tentang isu ni. Tapi umumnya daripada dapatan yang kita nampak daripada indeks belia ni, rangkuman yang diolah adalah berdasarkan kepada kriteria-kriteria yang saya rasa sangat penting untuk kita bincangkan. Pertamanya berkaitan dengan soal sosiopolitik, pendidikan, soal kesihatan, soal keluarga, soal bagaimana belia ini akhirnya dapat menampung hidup dalam soal ekonomi yang ada sekarang. Jadi persoalan-persoalan pokok ni sebenarnya yang akhirnya akan membantu untuk kita lihat ke manakah perginya mereka ini. Tak kisahlah sama ada dia muda, belia ataupun kita nak rujuk pada orang tua tadi. Okey, kita berhenti di situ. Walaupun tidak 100% jelas pada masyarakat. Tapi kepada kita dah jelaslah. Kita bagi kepada masyarakat boleh menentukan sama ada apa itu belia, apa itu orang muda, apa itu orang tua dan bagaimana pemisahan itu berlaku. Tetapi satu perkara yang paling penting dalam soal orang muda, orang tua ini, orang tua, orang muda ini adalah soal pewarisan. Jadi katalah sistem nilai, pemikiran, budaya, ilmu, tarang sebagainya, dia biasanya diwarisi oleh orang-orang muda daripada orang-orang tua. Ada orang-orang muda yang cukup konservatif, dia nak warisi secara begitu. Tetapi ada orang muda yang nak memperbaharuikan,
nak tajdid, nak reform, nak transform sebagainya. Jadi soal pewarisan ni, apakah yang perlu diwarisi oleh generasi muda daripada generasi tua? Siapa dia nak mula? Cepat-cepat. Apa yang perlu diwarisi? Budaya bangsa, tu saja kita orang Melayu ni, dia tidak berebut kan. Orang Melayu makan nasi, tunggu nasi sejuk dulu. Orang lain, dia makan mie panas-panas. Itu beza antara budaya kita dengan mereka itu. Jadi sekarang ni, budaya ataupun nilai macam mana yang sepatutnya diwarisi oleh orang muda dan mana nilai-nilai yang tidak patut diwarisi. Bagi orang muda ini kena buat sesuatu yang baru. Jadi saya nak tak pergi lepas tu, saya nak bincang tentang kesinambungan. Tentang kesinambungan. Saya rasa Jo dengan saudara Fahmi, saudara Jo faham. Pandangan saya, masyarakat ini sama seperti sebuah sungai. Kalau keruh dihilir, keruh di hulu, keruh di hilir. Jernih di hulu, jernih di hilir. Sekarang kita banyak bercakap tentang orang muda. Sekian. Tetapi kita lupa bahawa sama ada kejatuhan ataupun kejayaan itu banyak berpunca daripada orang tua. Jadi bagaimana tu kita nak senajaiskan antara orang tua dengan orang muda tu? Siapa dia nak start dulu? Jo, startlah Jo. Okey, kita kena minta dulu, tak apalah. Saya kena balik kepada biasa. Jo dan Fahmi dan Nanda. Okey. Kau tak ada payah perlu Tok Mut. Okey. Yeah. Saya lihat di situ soalan pertama tadi adalah apa yang kita perlu warisi daripada generasi tua. Sebab itu sebelum tu saya lihat penting untuk kita ada bahagian yang jelas di antara golongan muda dan golongan tua. Kerana dalam membentuk sebuah negara, dalam membentuk satu idealisme perjuangan, kita perlukan kombinasi yang baik. Kita lihat pada zaman Rasulullah SAW, Nabi SAW itu sebagai orang tua, tetapi dikelilingi oleh golongan-golongan muda. Walafani syabab wa khalafani syuh. Aku dibantu oleh orang muda dan ditentang oleh golongan-golongan tua. Dan kita lihat kombinasi tarik bahawa antara golongan maksud muda dan Nabi di sini perlu memerlukan. Jo. Ya. Maksud Nabi di sini tua muda tu secara fizikal ataupun secara berfikir. Orang yang saya ingat suka di situ kepada secara fizikal dan secara berfikir. Begitu cuba. Ya. Okey. Terus. Jadi dia kedua-duanya Tok Mut. Maknanya dari segi fizikalnya Nabi SAW sebagai orang tua, tapi dari segi pemikiran, pengalaman dan sebagainya juga Nabi sebagai orang tua. Jadi di situ kita lihat kombinasi itu penting untuk di antara yang muda dan yang tua. Dan yang penting di situ kita lihat bagaimana Nabi SAW mengasihi yang muda. Bukan saja mengasihi dan mengajak erti nilai, erti Al-Quran dan sebagainya. Tapi Nabi SAW memberikan peranan yang signifikan kepada orang muda. Bukan saja sayang, bukan saja percaya, tapi berikan peranan kepada golongan muda untuk menggalas tugas-tugas berisiko dan penting. Sebagai contoh, kita lihat ketika Fathu Mekah, yang diberikan peranan untuk memegang panji-panji adalah Maqil bin Sinan al-Ashja'i, seorang sahabat. Ketika di perbaringan, ketika hijrah, kita lihat Sayyidina Ali diberikan peran di situ. Maknanya Nabi SAW sebagai orang tua bukan saja mengasihi, bukan saja mempercayai, tapi memberikan tugas yang signifikan di situ. Di situ kita lihat anak muda dalam konteks sekarang, kita lihat bukan sekadar tokenism. Maknanya anak muda ni sekadar ramaikan majlis, diberi topi, diberikan t-shirt, ramaikan majlis saja. Tetapi tidak diberikan peranan yang signifikan kepada mereka. Sebab itu kita di peringkat Majlis Belia Malaysia Tok Mut, kita memperjuangkan kempen Not to Young Turun. Kita kata negara ni perlu dibina secara kombinasi. Kita perlukan juga golongan-golongan tua yang ada hikmah di dalam government, tapi kita juga perlu golongan-golongan muda yang ada semangat, yang ada idea, yang ada
orang semangat yang tinggi untuk berada dalam parlimen untuk menyumbang tenaga. Setakat ni kita hanya ada 26 ahli parlimen muda saja. Selebihnya dikuasai oleh golongan-golongan senior. Dalam pilihan raya Sabah dalam konteks sekarang ni kita lihat Tok Mut hanya 15% saja calon muda. Dan paling banyaknya calon 60 tahun ke atas. Bahkan bekas-bekas ketua menteri pun banding semula untuk menjadi calon-calon. Di situ kita lihat bahawa kita tak menafikan yang tua, tapi kita kata kita perlukan kombinasi antara tua dan muda. Bila saya mengkaji tentang teori partnership yang baik, dalam satu teori yang diperkenalkan oleh Profesor Sheikh Zeldin, dia memperkenalkan satu model youth adult partnership. Kerjasama tua dan muda diperlukan untuk bangunkan komuniti dan masyarakat. Maknanya yang tua belajar daripada yang muda dan yang muda belajar dari yang tua. Saling perlu memerlukan. Dan even kita biasa dengar bahawa hanya orang muda je belajar dengan orang tua. Tapi sebenarnya orang pun kena belajar dari bola muda. Dalam step reverse mentoring sebagai contoh, orang muda dia faham tentang generasi dia yang orang tua tak faham. Sebab itu kita perlukan perwakilan dan representasi orang muda dalam parlimen sebagai contoh, sebab mereka saja yang faham apa kehendak generasi mereka. Yang mana orang tua dia tak expert tentang kehendak generasi yang sezaman dengan budak muda tu. Jadi di situ kita lihat secara ringkasnya bahawa dalam konteks ini kita saling perlu memerlukan antara tua dan muda. Yang muda belajar pengalaman daripada tua dan yang tua menurunkan pengalaman, memperkuat nilai-nilai kepada yang lebih muda. Tengok, saya pergi satu-satulah, takut kita orang Melayu ni sangat berhati-hati, tak nak apa tu. Nak pergi pada saudara Fahmi. Ini yang Joe kata tadi, soalnya melibatkan soal proses pewarisan. Jadi Joe kata kena ada satu kaedah proses pewarisan yang teratur, barulah masyarakat itu dia boleh jadi berjalan dengan baik. Macam mana yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang ni, saudara Fahmi? Saya boleh anggap bahawa ada satu bentuk generasi gap lah sekarang ni kita bercakap tentang. Masih ada? Masih ada lah generasi gap. Percakapan-percakapan antara generasi yang bercakap sesuatu yang negatif terhadap generasi. Tapi umumnya bila kita berada dalam satu medium yang sama, semua cakap benda baik. Dia tak, benda tu in reality-nya nampak macam saya cakap dengan Datuk Zudi sekarang ada. Tapi di belakang dia bercakap sebaliknya. Tapi sebab tu saya fikir perlu ada satu mekanisme yang boleh menjadi satu penyatu lah. Dia macam bila ada gap tadi, sebab dia ada vacuum. Dia ada kelompongan untuk memahami generasi, percakapan antara generasi ni. Sebab tu saya fikir perlu lebih banyak bentuk dalam soal kita ada elemen dialog, perbincangan, ziarah. Ini yang selalu kita buat. Budaya ini sebenarnya budaya yang bagus, tapi mungkin oleh kerana faktor teknologi barangkali. Kalau kita bercakap dalam medium Zoom online ni, Datuk Zudi saya tak pasti Datuk Zudi kat mana, tapi nampaklah muka kat sini. Tapi apa yang kita bercakap hari ni antara saya dengan doktor dan kawan-kawan yang lain, dia boleh menyentuh akal kita. Maksudnya kita cakap okey, logik. Maksudnya kalau kita cakap ni soal 1 tambah 1 ialah 2, kita faham tu. Tapi kalau kita berjumpa, duduk bersila, bertegur sapa, bersentuhan, dia 1 tambah 1 tak jadi 2. 1 tambah 1 dia akan jadi 11. Sebab dia tidak lagi bercakap tentang persoalan akal, tapi dia bercakap tentang hati. So, banyak daripada kita yang bercakap menyentuh akal. Logik rasanya kita terima. Tapi yang bercakap tentang hati, yang menyentuh hati ni tak ramai. Sebab tu perlu ada istilah-istilah yang kita gunakan. Kalau macam kami dalam ABIM ni, kita Alhamdulillah kerana kita bertuah. Sebab generasi tu berlaku. Minggu lepas kita adakan mesyuarat agung bagi pertubuhan pimpinan pasca ABIM, Wadah. Wadah. Jadi di sana adanya pimpinan-pimpinan mantan-mantan presiden, mengungkapkan bukanlah berkongsi nostalgia, tapi awal premis saya sebutkan tadi,
tentang orang tua ni, dia tak cerita tentang cita-cita, dia ceritakan pengalaman. So bagi kami yang mendengar itu pengalaman yang berharga. Itu pengalaman yang bagi kita sebagai pimpinan sekarang, kita nak tahu sekarang ni standard kita ni kat mana. Kalau dulu pimpinan bercakap tentang soal bagaimana mereka mengungkapkan tentang tokoh-tokoh, memperkenalkan buku-buku, bercakap tentang soal idea-idea besar, kerangka-kerangka besar. Jadi kalau kita tak tahu cerita tu, kita yang muda ni rasa kita buat benda baru. Sedangkan orang dulu dah bercakap lama. Tapi bagaimana kita nak memastikan menurunnya sejarah-sejarah dan juga kisah-kisah yang hebat tadi kepada generasi muda untuk dibincangkan. Dan itu pastinya sekiranya ada medium itu, kita akan cuba merangka satu gerak kerja yang lebih strategik. Mungkin idea-idea tu kita dapat, tapi dalam keadaan sekarang ni, generasi sekarang ni, macam mana kita nak tap, macam mana kita nak kerangka kita punya aktiviti dan juga inisiatif tu supaya tak dilihat old school, konservatif, idea masih segar tapi sesuai dengan pendekatan anak muda. So saya ingat itu yang mungkin saya boleh komen. Okey, terima kasih. Sebab kalau kita ambil lah contoh tadi dah saudara Fahmi dah sebut gap antara ABIM dengan Wadah. Saya ni walaupun saya duduk di luar, saya menonton, tapi saya balas faham lah. Dan saudara Fahmi kata kita kena ada dialog. Nan, Dr. Nan, macam mana ni? Dialog merupakan suatu instrumen yang boleh menghilangkan gap itu. Jadi apakah dialog ini satu mekanisme yang benar-benar berkesan ataupun saudara Fahmi kata bukan dialog saja, kena duduk sekali. Maknanya sekali. Nantilah lepas 10 sesi kita panggil lah. Jadi 40 orang. 40 ada boleh kita duduk sekali. Macam mana Dr. Nan? Okey, terima kasih Datuk. Okey, saya setuju dengan Encik Mak Fahmi tu. Okey, first memang kita kena ada dialog lah. Dialog ni kita membincangkan isu-isu dari segi teori, praktis dan juga praktis pun kita perlu ada. Contohnya macam program yang disediakan oleh ABIM kan. Jadi untuk mengurangkan gap antara tua dan muda ni, betul kita kena kenal dulu sesama sendiri. Dia bila sama juga bila kita nak attract seseorang untuk masuk program kita dulu kena join ataupun masuk kepala ataupun idea orang muda contohnya. Jadi barulah bila kita masuk idea orang muda, contoh macam Datuk lah malam ni Datuk buat dialog orang muda. Datuk approach untuk bekerjasama dengan Datuk kan dalam program ni. Jadi itu dah satu kata dah mengikat bonding. Dia bila dah ada bonding, kita dah kenal, so baru kita boleh pergi kepada seterusnya iaitu buat program. So program ni kita boleh buat program bersama-sama, sama ada dengan orang tua dan muda. Contohnya program dianjurkan kampung, mengeratkan silaturahmi pertandingan. Jadi orang tua muda akan sekali menyertai program ni, yang mana orang muda ni dia akan memberikan idea yang inovatif, yang kreatif, dan orang tua dia akan mengekalkan nilai-nilai murni tu. Sebab orang tua ni dia banyak dengan sopan santun, sebab adat Melayu ni banyak dengan nilai murni. Jadi itu diterapkan kepada orang muda. Sebab kalau kita tengok sekarang cabaran orang muda adalah mereka ni cepat sangat melatah ataupun viral mesej-mesej dalam telefon dan menyebabkan tersebarnya fitnah melalui WhatsApp. Sebabnya sekarang ni ilmu itu, teknologi itu hanya di tangan. Jadi sebab itu kita memerlukan orang tua untuk membimbing orang muda ini supaya selari nilai-nilai murni itu tidak tertinggal. Jadi itu salah satu. Dan ada juga pepatah mengatakan yang tua dihormati dan yang muda disayangi. Jadi yang tua ini kita kena hormat walaupun kita rasa ada perbezaan di antara pendapat dalam forum dialog tapi kita mesti menghormati pendirian beliau, menghormati, bukan bermaksud kritik atau komen bagi negatif. Kita komen yang membina. Dan muda disayangi, betul. Orang muda ni pendekatannya adalah disayangi. Sebab orang muda ni kalau kita semakin keras, semakin keraslah dia. Jadi kita slow-slow seperti menarik tepung di dalam menarik rambut di dalam tepung supaya tidak berselerak tepung tu. Jadi itu pepatah Melayu kita boleh ambil. Dan orang muda ni dia sikap dia betul, kita kena bertolak ansur, bertoleransi. Tapi orang muda ini perlu juga ada ketegasan. Ketegasan dalam berbagai bidang lah, maksudnya dalam pimpinan, mana yang tak boleh melibatkan isu integriti, so kita kena tegas. Tolak ansur pun boleh. Itu pandangan saya, Datuk.
orang yang paling berpengalaman mengurus orang-orang tua ni ialah Dr. Hakimi. Peranan dia dalam legasi Tun Allah Badawi. Mula-mula menjadi pegawai kanan, sekarang menjadi penasihat. Macam mana pengalamannya? Adakah dialog itu dan duduk bersama itu boleh sebagaimana yang dicadangkan oleh saudara Fahmi, boleh memainkan peranan untuk biasanya kata orang, ada orang kata, saya ingat dulu seorang siapa dia yang hakim. Dia kata orang yang paling bodoh sekali ialah profesor dan hakim mahkamah tinggi. Itu masyarakat yang paling bodoh. Dia kata inilah kejayaan. Macam inilah saya dulu mencipta kejayaan. Maka saya percaya kepada cara ini dan tidak akan berubah. Sedangkan orang muda nak kepada perubahan. Pengalaman lah. Macam mana? Saya setuju dengan apa Dr. Nan sebut tadi. Sebab itu yang disebut Sarji. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Jadi Tun Sarji best dengan Pak La. Terus saya bawa file untuk dia. Tun Abdullah pernah sebut, I dulu macam you lah. Bawa file untuk Tun Razak. Jadi membina negara ni besok Hari Malaysia dan kita pun dalam sambutan Merdeka. Pun dalam kajian tentang Syekh Allah Fahim sekarang ni. Razak nak memerdekakan negara dan membentuk negara Tanah Melayu dan Malaysia sekarang ni. Dia ada kombinasi orang tua, orang muda. Orang muda masa tu, orang muda Tun Abdullah baru sektor awam, Tun Hanif dalam Magiran contohnya, semua orang 30-an. Masa yang sama, Tunku juga mengambil kira pandangan dan hormat kepada orang tua ni. Contohnya antara yang selalu disebut oleh Syekh Allah Fahim. Syekh Allah Fahim ni dianggap sebagai kaum tua. Jadi isu key cornerstone dekat sini ialah leadership tu, kepimpinan yang diteraskan kepada pemikiran untuk menggambar orang muda yang dianggap mempunyai tenaga, dan kalau tidak dikawal tenaga ini boleh bersifat agresif yang sembrono, dengan golongan yang dianggap senior atau tua yang mempunyai pengalaman seperti Saudara Fahmi sebut tadi, tetapi mempunyai nilai wisdom ataupun hikmah yang tersendiri. Menggabungkan perkara ini memerlukan satu kepimpinan yang didasarkan kepada pemikiran yang itu untuk menggabung jalinkan ini. Leadership perlu kuat dalam konteks ini. Jadi akhirnya menghubungkan ini tadi, saya fikir boleh mendapatkan juga yang ada pada mungkin bukan hanya dialog. Ianya dalam konteks semula jadi, kerana penerus kesinambungan itu tidak mungkin boleh dibuat-buat. Ianya memerlukan pemikiran dan juga dengan jiwa ataupun hati yang terbuka. Dan itu yang ada dalam saya kira tokoh-tokoh ataupun bapa-bapa yang membentuk negara ini. Akhirnya, bila kita sebut tentang generasi milenial tahun 2000-an, 21st century, nilai-nilai itu, leadership itu, pemikiran, penggabung jalinan itu, akhirnya kita berlaku clash antara golongan tua dan golongan muda. Itu akhirnya tadi kita tak dapat nak mendukung yang tua dihormati, yang muda disayangi tadi. Jadi kat sini saya ingat memerlukan satu figura ataupun kepimpinan bagi mana-mana entiti pun, politik ke, kepimpinan institusi ke, organisasi ke, untuk gabung jalinkan dua benda ni, seperti yang saya sebut. Jadi pengalaman kat situ akhirnya yang mana peluang diberi kepada orang yang muda ni, dan orang muda ni timba pengalaman. Macam contoh tadi, saya tengah hari tadi ada panggil balik bekas VC Tan Sri Anwar Ali, bekas VC UKM, bekas dekan untuk kita ambil dia dan pandangan ini, tapi akan sinergikan untuk sebuah langkah. Jadi orang yang dah pencin macam tu ni, banyak keadaan tu dia cepat maju. Jadi kadang-kadang itu yang kita istilahkan dihormati itu, kadang-kadang bukan dia perlu apa-apa pun, kita jumpa dia tanya pandangan cukup lah. Jadi kat situ saya fikir leadership dan pemikiran sangat penting. Okey. Saya harap masyarakat kita yang menonton perbincangan ini dapat mengambil
beberapa kesimpulan daripada idea-idea yang kita lontarkan. Dan saya rasa siri-siri yang berikutnya akan lebih memperjelaskan lagi. Saya pun baru melontarkan idea-idea asas. Mungkin kita akan memperencikan dari satu masa ke satu masa. Saya nak melompat kepada isu ketiga, iaitu isu kesinambungan. Ada pewarisan, tetapi pewarisan yang tidak mempunyai kesinambungan yang jelas. Suatu bangsa yang mempunyai peradaban yang tinggi, itu bahasa cerita macam tu lah. Kalau kita tengok di parlimen, di British Parliament, dia macam tu lah. Parlimen dia macam tu kan. Rumah dia macam tu. Parlimen dia macam tu. Kita pergi ke Scotland lain. Scottish fikiran lain, orang British fikiran lain. Jadi soal kesinambungan ni, sejauh mana kesinambungan itu akan diambil kira oleh orang-orang muda? Jo? Ya, terima kasih Tok Mut. Saya ingat memang kesinambungan penting untuk kita meneruskan perjuangan, meneruskan pembinaan kita, dan yang paling penting adalah untuk kita membina umat kita. Sebab itu saya ingat untuk memastikan kesinambungan tu benar-benar berlaku secara orang kata secara licin, secara betul-betul serius. Sebab itu saya cuba ulang balik apa yang disebutkan oleh teman-teman tadi, bahawa penting untuk kita menangani isu jurang generasi ni dulu. Sebab apabila jurang generasi Tok Mut kita tidak tangani dia, tidak akan berlaku pewarisan yang begitu lancar. Sebab itu saya setuju bahawa yang pertama sekali, setiap generasi sama ada tua ataupun muda, mereka perlu dan wajib saling faham memahami karakter dan karenah generasi masing-masing. Sebab itu Tok Mut sebutkan tadi, ada golongan tua ke, patutnya yang muda ikut jalan macam ni, macam aku lalu dulu. Dia mungkin tak sama sebab konteks berbeza. Sebagai contoh, generasi Z dan Y lahir dikenali sebagai digital native. Maknanya generasi yang very tech savvy. Mereka hidup-hidup dah, adik-adik kita umur 2, 3 tahun, 4 tahun dah pakai gadget. Maknanya situasi yang melatari mereka berbeza. Sebab itu golongan yang atas wajib memahami golongan yang muda, dan dia kena ada kesaling. Yang muda pun wajib memahami golongan yang lebih senior. Sebab itu kita ada satu formula yang baik pada yang disifahami, bainah statishab wa himati syuyukh. Maknanya orang tua faham bahawa anak muda semangat, dia perlu kombinasi. Dan yang tua pun faham, muda pun faham bahawa mereka kekurangan pengalaman, mereka perlukan pengalaman daripada golongan tua. Dan di situ Nabi SAW bersabda bahawa laisa minna lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Ini juga satu formula yang baik Tok Mut, bahawa bukanlah di kalangan aku, kata Nabi SAW, bagi orang yang tidak menghormati yang tua dan tidak mengasihi yang muda. Ini hadis ni menunjukkan bahawa masih faham peranan setiap generasi. Apabila faham tadi dibentuk di dialog tadi, setuju bahawa kita perlu ada macam Tok Mut, maknanya Dr. Nan sebut ni, inilah satu usaha yang baik dilakukan Tok Mut untuk Tok Mut responding, belajar ni. Kami pun selama tu belajar juga Tok Mut bagi cara Tok Mut mudah tu dapat bertemu. Jadi ingat cantik di situ, memahami jurang, memahami apa untuk kesepahaman tersebut. Dan yang penting saya sebutkan tadi adalah yang disebut oleh, saya sebut pada tadi, Profesor Shepzel, dia asaskan youth adaptship. Maknanya selepas faham, selepas kita ada dialog, kita kena buat kerja sama-sama. Maknanya dalam konteks YAP punya model youth adapt partnership ni, untuk bina satu masyarakat kombinasi dua dulu. Untuk kita bina masyarakat, untuk kita buat program dalam konteks yang tinggi. Sebagai contoh, membuat keputusan dan polisi, kita perlu kombinasi antara tua dan yang muda. Sebab itu saya kata tadi, di parlimen sebagai contoh, di Dewan Negara baru-baru yang 5 yang dilantik tu, termasuk yang terbaru ni, semua majoriti golongan-golongan tua. Tidak ada, patutnya at least daripada 5, 2 yang muda, 3 yang tua.
Ini kelima-lima ahli politik yang veteran. Bila orang muda nak masuk dalam Dewan Negara? Bila orang muda nak dikan peluang dalam Dewan Rakyat? Kalau dalam contoh Sabah sebagai contoh saya sebutkan tadi, 15% saja calon muda. So dia tidak seimbang di situ. Kita tak kata nak semua yang tua, yang muda. Kita kata kita perlu kombinasi untuk bina negara, untuk bina ummah ni kita perlu kombinasi yang baik di antara tua dan muda. Dan kalau boleh saya simpulkan bahawa di situ kita perlu untuk menekankan soal memahami jurang generasi ni. Dan saya ingat Majlis Dakwah Negara dipimpin oleh Datuk dah buat satu program yang hari itu, mentor-mentee. Kan kita ada 70 tokoh-tokoh minat kan Tok Mut ada Datuk Nazmi, Datuk Fadilah Khusah, adalah beberapa lagi otai-otai ni dia ambil mentee. Cuma sayangnya kalau kita boleh teruskan Tok Mut, dia akan memastikan kesinambungan tadi. Dia tidak bersifat bermusim, dia tidak sifat program. Maknanya bagi contoh Dr. Datuk Nazmi ambil terus yang mentee-mentee, buat usrah berterusan, buat mentor-mentee berterusan supaya kita nak pastikan kesinambungan tu tadi. Bagus, terima kasih. Saya pun dapat merasakan keseronokan tu walaupun saya tak ikut serta saya mendapat laporan itu. Tapi tiba-tiba saja berhenti sebab bila ada pilihan raya tu semua berhenti aktiviti, maka tak dimulakan balik. Okey, nak cari pengalaman saudara Fahmi ni. Dia orang aktivis. Aktivis, dia punya pergerakan antara pengalaman mencari kesinambungan antara ABIM dengan wadah. Jadi tujuan ditubuhkan dulu sekian untuk nak menyambung perjuangan ABIM di kalangan orang-orang yang tua. Sama ada berjaya tidak itu minta pengalaman lah daripada saudara Fahmi macam mana. Tanpa prejudis lah. Pengalaman tu macam kita sebut dan saya setuju juga dengan saranan rakan-rakan yang lain. Apa kita nak buat ni dia tak boleh berlakon. Dia tak boleh dibuat-buat. Dia perlu datang dalam keadaan yang santun, yang natural, yang harmoni sifatnya. Bukan dibuat-buat. So bila dibuat-buat ni nanti dia akan berlakon lah. Berlakon ni dia tak betul-betul sampai hati saya sebutkan tadi. Jadi pengalaman tu juga sebenarnya adalah merupakan pengalaman yang mahal sebenarnya. Dan benda yang kita dapat ni pun sebenarnya tak ada dalam buku teks, tak ada dalam kuliah pun. Jadi ruang yang ada tu yang perlu kita tonjolkan supaya bagi orang muda dia tak melihat orang tua tu sebagai satu figura yang ditakuti lah. Tapi kita anggap sebagai satu ialah macam friendly, sifat-sifat yang bersifat family punya apa kita kata approach yang bersifat keluarga lah. Dan pada masa yang sama juga elemen kepercayaan ni satu perkara yang penting juga. So sejauh mana level of trust among youth dengan seniors tadi. So kalau hanya satu pihak saja yang ada kepercayaan dan juga keyakinan itu tetapi tidak sebaliknya pada pihak yang lain, maka saya fikir apa yang kita hasratkan pun sebenarnya tak akan pergi jauh. Sebab tu tadi bila kita sebut tentang elemen ni, ianya perlu dirangka dengan baik. Maksudnya perlu melalui fasa yang tertentu dan dalam konteks kita sendiri pun sebenarnya kami juga sebenarnya diberi peranan untuk terlibat sama dalam melakukan satu bentuk keputusan yang bersifat dasar. Maksudnya orang muda bukan sekadar yang orang-orang yang hanya implement the policy. Maksudnya kita ni sebagai orang yang kita istilahkan sebagai orang yang melakukan apa yang diarahkan. Tetapi ada juga sifat dan rasa kebersamaan, sense of ownership dan sense of belonging bersama-sama untuk kita menyatakan pendirian dan juga menyatakan pandangan. Walaupun tidak diterima, tapi ada hikmah di balik itu bahawa kita merasakan bahawa apa yang kita bincangkan tu adalah suatu perkara yang bersifat yang kita kata yang kita amalkan ni dalam bentuk syura. Maksudnya amrum syura bainahum, kita pergi kepada elemen itu sendiri. Maksudnya kita bukan sekadar mendengar arahan, menerima arahan, tapi pada masa sama peranan yang kita mainkan itu juga antara lain sebagai peranan yang bersifat komplementari, melengkapi antara satu sama lain. Sebab tu kita juga, saya bagi kepercayaan, jangan lihat kita sebagai orang yang bersifat kompetitor.
kalau saya melihat Tok Mut sebagai kompetitor, memang jauh lah level kan. Tapi kalau orang melihat kita sebagai kompetitor, ni budak ni jaga. Kalau tak lama ni nanti ambil lah kursi kita, ambil tempat kita dan sebagainya. So kalau dah ada sentimen macam tu, kita tak boleh pergi jauh juga. Maksudnya kita dah melihat persepsi kita kepada orang muda yang ada potensi, tapi kita anggap mereka itu sebagai kompetitor, itu juga satu perkara yang merugikan. Jadi bagaimana kita nak menarik minat orang muda dan juga kita ambil semangat itu sebagai satu elemen yang bersifat kolaboratif. Yang kita buat engagement, inisiatif yang Tok Mu buat ni, malam ni pun saya fikir, bila saya dapat jemputan pun saya rasa, betul ke tak betul ni? So kita pun rasa macam ada something lah. Jadi bila kita rasa macam tu pun sebenarnya satu pengiktirafan bagi kami sendiri pun. Diberikan ruang dan platform seperti ini untuk bersama membincangkan isu ni, bagi kita pun satu kredit lah yang kita rasakan bahawa ada sesuatu yang kita boleh belajar daripada apa yang kita bincangkan pada malam ni. Doa Fahmi. Mungkin lepas beberapa siri kita bagi dua orang tua, dua orang muda. Bukan nak kelahi, kita pun cuba kita share kita punya perasaan. Saya nak bagi satu teori akademik kepada Dr. Nan. Dia kalau macam ni, kalau saya dalam bidang akademik, saya katakan yang kita warisi itu hanyalah literature saja. Sebab itu kita review literature itu, tetapi kalau kita bergantung kepada literature itu, kita akan jadi orang konservatif yang tidak boleh membangun negara kita. Tetapi kalau kita tidak mengambil kira literature yang ada, maka kita jadi seorang pembangun muda yang tidak menerima kesinambungan daripada orang yang terdahulu, maka tamadun kita tidak mempunyai asas yang kukuh. Cuba kalau kita, bolehkah kita follow akademik itu sebagai satu cara untuk kita membina pimpinan. Belum saya nak sebut lagi soal ilmu baru, mencipta ilmu baru. Baik Datuk, terima kasih atas soalan tu. Betul, saya setuju dengan Datuk. Orang kata research ataupun kajian tu atau penulisan sangat penting sebab apa-apa maklumat berkenaan dengan tajuk ataupun keadaan kena cari dulu, kaji dulu. Bila information itu, maklumat itu sahih, barulah kita akan pergi ke peringkat seterusnya. Iaitu, tetapi kalau kita hanya research sahaja, tidak pergi kepada praktikal, tidak ada contribution to the kepada community. Jadi research itu hanyalah sia-sia bagi pendapat saya lah. Dia kena ada bila seseorang profesor seperti Datuk kan menulis penulisan, dan apa sebenarnya tujuan. Jadi kesinambungannya adalah orang muda boleh mengambil penulisan-penulisan Datuk untuk dijadikan rujukan. Jadi kami macam orang muda akan bersandarkan pada rujukan Datuk, dan apply dalam masyarakat. Apa yang kami boleh buat. Itu maksudnya dua-dua elemen itu sangat penting dan tidak boleh praktikal saja. Sebab kalau kita praktikal saja, seperti orang kata, kita bercakap kenalah berpandukan pada sources, hukum ataupun kepada rujukan. Jadi dua-dua elemen tu sangat berkaitan rapat. Sama juga kalau kita belajar, kita soalan macam kita perlukan mentor, itu dari segi praktikalnya. Sebab orang muda ini sebenarnya dia tidak boleh berdiri dengan sendiri tanpa bimbingan orang tua. Sebab orang tua ini yang berpengalaman ini boleh mencurahkan pengalaman itu pada orang muda. Dan orang muda ini walaupun dengan sifat yang energetik, semangat, orang kata berkobar-kobar, tetapi kena ada perasaan rendah diri kepada orang tua. Walaupun kita tak setuju dengan idea orang tua, jadi perasaan rendah diri itu akan membawa kita ke mana-mana dan orang muda ni sebenarnya tidak akan rugi. Walaupun kita, ilmu dia banyak, tapi sentiasa refer pada orang tua. Bila kita orang muda sentiasa refer kepada orang tua, kepada research profesor, kepada kajian, iaitu penghargaan kepada orang muda ataupun orang tua, kerana itu situlah dinamakan nilai yang mana kita ambil apa yang baik dan tinggalkan apa yang buruk. Dan Datuk saya nak tambah sikit lah, ini bukan akademik sangat lah kan. Kesinambungan daripada rumah sebenarnya, daripada keluarga. Macam mana pembentukan didikan keluarga tu kepada
anak-anak macam mana ibu bapa mengajar anak-anak itu menghormati orang tua. Jadi bila keadaan ini akan terpengaruh anak-anak itu bergaul dengan adik-beradik. Adik-beradik kepada jiran pula dan kepada rakan-rakan sekolah. Bila environment ini, suasana ini kata nilai terap menghormati itu diteruskan. Jadi bila kita sudah bekerja ataupun anak-anak sudah meningkat dewasa, menjadi pemuda, dia tahu macam mana untuk menghormati orang tua. Jadi kesinambungan itu boleh diteruskan kerana didikan asas bermula daripada keluarga. Itu pandangan saya. Dan sama juga orang tua dia akan kena belajar cara menghargai atau memuji orang muda. Biasalah orang muda ni kalau puji dia akan berkobar-kobar, bersemangat. Jadi lebih sikit. Jadi perhargaan itu ialah kadang tu orang muda ni dia terlampau rajin sangat. Sampai tu balik malam buat program nak siarkan juga. Kadang-kadang pujian itu sangat penting dalam perhargaan kepada orang muda. Sebab itu bila adanya generasi tua menghargai orang muda, jadi kesimbangan itu boleh diteruskan. Sama juga orang muda kena belajar sikap terbuka. Ataupun ubah mentaliti supaya contohnya kita ini bukan semuanya betul. Manusia tu bukan semua betul dan kita ada kesilapan. Jadi bila ada kesilapan ni, kita kena belajar menerima teguran daripada orang. Contohnya Datuk malam ni kan, jika nak tegur kami kena ada sifat terbuka dan improve diri sendiri untuk masa akan datang. Jadi bila sifat-sifat ini sebenarnya ada dalam diri kita, barulah ia akan dicerminkan dalam masyarakat, diterjemahkan dalam masyarakat supaya generasi tua dan muda ini sama saja. Sebab basic dia, asal dia adalah kata namunnya juga iman dalam diri masing-masing. Okey. Terima kasih. Sebelum kita pergi round kesimpulan, masih ada lagi ruang untuk buat kesimpulan masing-masing. Saya nak tanya Dr. Hakimi, apa beza antara kereta buruk dengan kereta antik dalam kita menilai orang tua? Mana satu yang kita anggap sebagai sudah buruk dan mana satu yang kita anggap sebagai antik yang boleh kita berbangga dengan dia? Itu soal kesinambungan juga lah ni. Macam mana ni? Bagi sikit falsafah ni. Bila Tok Mut tanya macam tu, saya teringat ada seorang yang saya hormati lah. Dia sebut tentang Quran buruk. Nak guna, nak buang tak boleh. Nak guna boleh. Jadi kalau kita tengok perbezaan antara Quran kereta buruk dan kereta antik tu tadi, maknanya adalah kalau ianya masih boleh ada manfaat, ianya ada nilai tersendiri yang boleh guna pakai lah. Kalau nak sebut tentang itu, saya teringat ada kontennya, saya teringat tentang ada seorang ni menyebut tentang Quran buruk. Jadi kita ni ada drama pun tentang Quran buruk ni. Nak guna pun tak boleh, nak buang pun tak boleh. Maknanya jawab Tok Mut tadi, kereta antik dan kereta buruk. Saya fikir dia punya intipati dekat situ ialah sejauh mana manfaat ataupun penggunaan yang boleh kita gunakan. Ianya tak boleh digunakan, maka ianya dianggap kereta buruk. Dan kalau ianya nilai tersendiri, ada manfaatnya walaupun tak digunakan, tak pandang, maka di situ dianggap antik yang punya nilai. Saya nak sebut balik, Tomo, saya nak tambah sebab saya kita ni dalam kita duduk dalam 20-20, kenapa dulu ada 20-50, now kita ada 20. Jadi kita dalam orang muda ni yang kita cakap generasi internet lah. Tahun itu daripada tahun 2000 hingga 2000 orang dah tahu tentang barcode dengan scan semua. Itu teknologi lah tu. Apa yang perlu difikirkan dalam generasi hari ini ialah 30 tahun akan datang. Menjelang 2050, 30 tahun, dan mungkin golongan, kalau dalam konteks syarikat itu tadi, syarikat ini pekerjanya ada 30 orang. Jadi dalam konteks itu, kombinasi yang saya sebut awal untuk membentuk ni tadi, sebab Tok Mut pun dah kira generasi internet, walaupun Tok Mut ni dah dianggap dari umurnya dah banyak. Jadi bukan banyak dah, lebih banyak dah lah.
Kat situ, saya ingat generasi internet tadi, kerana 30 tahun yang akan datang adalah kita sebut implikasi terhadap apa yang telah berlaku dalam 20 tahun yang sudah. Ya. Itu penting untuk golongan tua, golongan muda untuk fikirkan secara bersama. Dan akhirnya kita akan sebut apa susunan yang Datuk Mok sebut tentang kesinambungan itu tadi. Ya. Kita sebut dalam definisi yang pertama tadi, maknanya umur sebelum 40 tahun itu adalah saya boleh definisikan sebagai yang muda, dan lepas 40 dianggap orang yang dah keluar untuk memberi manfaat kepada golongan yang sebelum 40. Jadi umpama satu bulatan yang berpusing. Orang muda akan jadi tua, yang tua harus bantu orang muda. Okey. Saya rasa kita ada masa yang suntuk. Cuba kita ambillah 1-2 minit seorang untuk membuat kesimpulan. Dan kesimpulan ini akan memberi input kepada kita, kepada saya sendiri untuk saya melanjutkan perbincangan akan datang yang seterusnya. Mungkin kita akan sambung terus sampai kepada satu peringkat. Kita mula dengan Jo dululah. Ya, terima kasih Tok Mok dan rakan-rakan pendengar sekalian. Saya simpulkan bahawa kita dah faham dah teori tadi, keperluannya, dan kita dah bahas tentang perkara-perkara yang sepatutnya. Tinggalan akhirnya adalah hal untuk kita mengimplementasikan apa yang kita bincang. Dan apa yang sebahagian kita bincang pun dah dilaksanakan. Cuma kita nak memperkukuhkan dan nak mempertegaskan pentingnya kesalingan di antara generasi terdahulu, generasi tua dan generasi muda untuk bertenaga untuk bersama-sama membina negara, kurang-kurangnya kepada 3 yang nak sebutkan pada akhirnya. Yang pertama tadi yang saya selalu sebut adalah dalam arena pembuatan dasar. Maknanya di parlimen, di platform-platform buatan dasar, kabinet, ahli lembaga perpustakaan, even majlis agama pun kita harap kombinasi antara agamawan muda dan agamawan tua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pada platform sebagai contoh komuniti. 2 hari lepas saya bersembang dengan Presiden Persatuan Belia Masjid semua. Dia kata ada hikmah di masjid apabila golongan muda nak buat program tuition sebagai contoh, dia tidak dialu-alukan. Apa nanti dikatakan duit elektrik naik di masjid. Ini kita kena tangani nanti Tok Mok di masjid, di dalam komuniti. Dan setting yang terakhir adalah di dalam keluarga kita. Bagaimana ibu bapa sebagai golongan yang lebih tua, dia boleh berinteraksi secara baik dengan anak-anaknya yang mewakili generasi yang lebih muda. Jadi saya ingat 3 setting ini perlu kita perbahaskan dan perlu kita perbincangan pada masa itu. Okay. Dr. Fahmi. Pertamanya saya ucapkan terima kasih pada Datuk Mok kerana jemput kami untuk bincangkan isu penting dalam dapatan yang dikeluarkan oleh Indeks Belia Malaysia untuk tahun 2019. Perkara pokok lain yang penting untuk kita lihat juga adalah bagaimana satu kebimbangan kepada Malaysia ini bila melihat pada trend pertumbuhan unjuran penduduk dalam negara kita daripada tahun 2019 hingga 2050. Yang mana Malaysia sekarang ini berhadapan dengan masalah pertumbuhan populasi yang menua ni, aging population. So kita lihat bahawa ada peratusan yang agak tinggi, sekitar 16%. Peningkatan menjelang sehingga 2050 lah. Maksudnya sekarang ni kita ada lebih kurang 33.3 juta. Dalam tempoh 2050, 44.5 juta adalah merupakan satu jumlah yang agak tidak seimbang dari segi angka yang disebutkan. Jadi 2050 nanti saya dah pergi meningkat usia mungkin sebagai Tok Mok sekarang. Tuan Fitri dan lain panel kita dah pada usia tu. Jadi kita mungkin ingat balik, dulu pernah lah bincang. Tapi bila kita bercakap tentang aging population yang ada ni, sejauh mana kita bersiap sedia ke arah tu? Malaysia itu sendiri sebagai negara yang perlunya ada kesiapsiagaan dari segi mempunyai satu polisi yang mesra antara anak muda dan juga orang-orang yang senior ni, supaya kita tidak mahu nanti ada pertembungan. Kalau di dunia lain kita bercakap tentang persoalan-persoalan berkaitan dengan xenofobik, kebencian kita terhadap orang luar,
Tapi kita tidak mahu sentimen-sentimen itu akhirnya akan pergi kepada soal bagaimana hari ini ada isu-isu kebencian-kebencian yang melihat kepada soal umur dan usia tadi. So kita tak mahu itu. Jadi saya yakin saya juga inisiatif yang kita buat, model yang kita ada, paling tidak pun kita perlu satu model yang terbaik dalam erti kata bahawa Malaysia adalah negara terbaik dalam erti kata kita menyantuni ke semua elemen-elemen penting. Kita bercakap tentang hari ini pelajar, belia, anak muda, termasuklah kepada generasi yang seterusnya. Terima kasih. Ya. Okey, terima kasih kami. Dr. Nan. Unmute. Okey. Terima kasih Datuk. Ya. Terima kasih juga Datuk kerana mengadakan dialog adilisme orang muda. Ini salah satu cara bagaimana Datuk mendekatkan warga tua dengan orang muda. Satu contoh. Apa yang saya perlu ingin tekankan di sini itu warga tua ataupun ni kena ada lead by example, iaitu menjadi pemimpin contoh. Kalau kita sentuh sikit bab Islami, contohnya menjaga solat ataupun menekankan aspek-aspek kerohanian lah kepada warga. Dan juga sikap terbuka di antara dua-dua generasi perlu ada. Di samping saling toleransi, memahami antara dua generasi, dan kita sama-sama menerapkan nilai murni dan juga menjaga maqasid syariah. Itu saja Datuk. Okey, terima kasih. Akhir sekali kita pergi kepada Dr. Hakimi. Buat kesimpulan. Saya fikir apa yang saya sampaikan itu kelangsungannya kita perlukan dalam negara kita, dalam mana-mana organisasi khususnya mediator yang mempunyai satu pemikiran yang waras, yang mana mediator ini tadi kalau saya sebut awal tadi tentang leadership yang boleh menggabung, jalinkan tua dan muda itu tadi, dan akhirnya pasti kepada situ pemahaman yang orang tua faham orang muda faham orang tua, dan pemahaman ini harus disuburi ataupun ditanam dengan keikhlasan dan juga rasa hormat. Jadi kalau kita ada elemen itu, dan ini yang berdasarkan pengalaman saya yang kita perlu tonjolkan, dan akhirnya kita boleh membentuk organisasi, kita boleh membentuk negara, dan isu-isu kesenambungan, kelangsungan, penerusan dan sebagainya kita boleh secara besar. Okey, terima kasih. Saya tidak nak buat apa-apa kesimpulan sebab ini adalah satu sesi pertama. Cuma saya nak kata saya pada malam ini berbangga kerana dapat berdialog, berbincang dengan 4 orang muda yang saya harapkan boleh menjadi pemimpin kepada negara kita pada suatu hari nanti sesudah orang-orang tua faham apa sebenarnya yang diperlukan oleh orang-orang muda. Dan insya-Allah pertama sekali saya nak carilah sesudah beberapa sesi, saya nak cari 1-2 orang tua yang dianggap sebagai waras. Bagaimana kita boleh berbincang dengan orang tua. Dan yang keduanya, sebagaimana yang saudara Fahmi cadangkan, mungkin pada satu peringkat kita boleh duduk sama-sama, yang tua, yang muda, yang lelaki, yang perempuan, yang waras, yang tak waras, kita duduk sekali dan kita cuba lihat macam mana menyelesaikan soal gap antara orang tua dan orang muda, dan bagaimana pewarisan itu sepatutnya berlaku dengan secara yang baik dan selamat. Tidak seperti mana yang kadang-kadang pernah berlaku di kalangan kita pada suatu masa sebelum ini. Dan dengan itu, insya-Allah kita jumpa lagi, dan oleh kerana itulah saya simpan dalam 2 store nama orang muda yang saya nyebut ni. Ada satu store dialog ini dan store Mahmud Zudi sendiri. Jadi insya-Allah kita akan capai balik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.